Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk memberkati majlis ataupun kuliah duha kita pada pagi ini, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang berusaha Datuk Ridwan bin Yusof, Presiden An-Nadi Smart Kajang. Seterusnya yang berusaha Puan Tuti Syuyanti, Timbalan Presiden 2 An-Nadi Smart Kajang. Barisan Ahli Tata Kuasa Syura An-Nadi Smart Kajang. Yang dikasihi lagi dimuliakan Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad, penceramah jemputan kita pada pagi ini. Seterusnya tidak dilupakan kepada semua hadirin dan hadirat yang dapat menyertai kuliah duha secara online kita pada pagi ini. Alhamdulillah, yang pertamanya kita mengucapkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia maka pada pagi 10 Ramadan yang mulia ini Allah mempertemukan kita dalam satu majlis ilmu yang sangat baik, sangat bermakna. Dan kita rasa bertuah, kita beruntung kerana kehadiran pada pagi ini juga melibatkan guru-guru daripada Smart Kajang. Dan nanti Ustaz Nabil boleh memperkenalkan dirilah, maknanya daripada sekolah mana dulu Ustaz. Jadi macam Ustaz tanya tadi, An-Nadi ini merujuk kepada anak didik Smart Kajang, alumni-alumni yang pernah bersekolah di sana. Dan juga ada di kalangan mereka merupakan guru-guru yang masih berkhidmat dan juga yang masih belajar di sana. Jadi pada pagi ini tuan-tuan dan puan-puan semua, kita akan mendengar kupasan satu tajuk yang saya kira boleh kita jadikan sebagai buah tangan kita sependa Ramadan ini, iaitulah bulan Ramadan, bulan berkasih sayang. Untuk maklumat semua, Ustaz Nabil ni saya rasa tak perlu diperkenalkan lagi sebab dia seorang pendakwah selebriti. Sebenarnya Ustaz Nabil ni sama dengan saya berkhidmat di JAKIM, Jabatan Kemajuan Malaysia. Cuma sekarang ni dia naik pangkat sikit lah. Sekarang dia berada di Al-Hijrah Media Corporation ataupun TV Al-Hijrah sebagai pengurus pematuhan syariah. Dan kalau sahabat-sahabat yang pernah hadir, yang hadir waktu konsert sarjana 25 tahun hari itu, dekat di ZKL, Ustaz Nabil antara sebagai pembuka slot dengan tazkirah beliau pada malam tersebut. Jadi kita rasa beruntung kerana Ustaz Nabil dapat bersama kita pada pagi ini. Dan saya difahamkan juga antara audien kita pada pagi ini Ustaz Nabil mungkin datangnya daripada seluruh negara, termasuk daripada mana Datuk Ridwan? Sekolah negara dan juga gabungan alumni SBP. Alumni gabungan SPP, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad untuk mengupas ataupun membicarakan topik Ramadan, bulan berkasih sayang. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu 'azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada kekanda saya Dr. Izwan selaku pengacara dan juga pengemudi pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya segani yang berbahagia Datuk Ridwan selaku pengerusi An-Nadi Smart Kajang bersama dengan seluruh saf kepimpinan An-Nadi Smart Kajang. Tak dilupakan juga kepada semua tuan-tuan guru yang berada di dalam majlis ilmu ini yang saya mohon tunjuk ajar
agar kita sama-sama mencari redha Allah dengan tujuan dan matlamat yang sama, membetulkan dan meluruskan hati-hati kita kerana Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kepada semua hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pendengar, nak kata penonton sebab saya tak boleh nak dipertontonkan. Saya seorang je orang nampak. Tuan-tuan saya tak nampak. Cuma Datuk Ridwan dengan Ustaz Izzuan je yang ada di paparan ni. Yang lain tu hanya gambar yang keras, yang statik je. Tapi apapun kita doakan mudah-mudahan pertemuan kita yang merentasi benua dan dunia, insya-Allah semakin jauh walaupun kedudukan kita, tetapi sebenarnya Allah telah mendekatkan dengan tautan kasih sayangnya. Tuan-tuan puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kita akui bahawa Ramadan ini satu bulan yang amat dinanti oleh sekalian makhluk, terutama kita sebagai seorang muslim. Datuk, doktor, tuan-tuan, puan-puan, kita walaupun tidak ada pangkat, tidak ada kedudukan, tidak ada gelaran, siapa pun kita tetap berharap untuk dapat Ramadan. Dalam doa kita pun sebelum ni masuknya Rejab, masuknya Syakban ni doktor, Datuk, tuan-tuan puan-puan, masuk je kita dah sebut dah, ya Allah sampaikanlah aku dalam kepada bulan Ramadan, berkatilah aku kedudukan sekarang ini berada dalam Rejab, berkatilah kehidupan kami dalam Syakban. Tu doa untuk kita dapat Ramadan. Maka beruntungnya kita sebab bulan ini bulan yang hebat dan Allah menempatkan orang-orang yang terpilih untuk menjadi orang yang hebat. Tapi sayang kalau kita duduk dalam Ramadan tak hebat. Alah Ustaz, Ramadan biasa je Ustaz. Kuliah online je Ustaz, online je. Hanya sekadar kita anggap perkara biasa, maka akan jadilah perkara yang biasa. Tetapi kalau kita anggap Ramadan ini bulan yang luar biasa, maka sudah pasti insya-Allah kita akan jadi manusia yang luar biasa di sisi Allah Ta'ala. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya diberi amanah untuk bercakap tentang Ramadan, bulan berkasih sayang. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, cuba perhatikan isu yang sedang berlaku di keliling kita. Bukan kita nak mencari salah manusia ataupun insan lain. Bukan untuk kita nak menuding jari, nak menyalahkan mana-mana pihak. Tapi perlu untuk kita lihat sejauh mana Allah telah berikan tanggungjawab ini untuk kita jayakan dengan nilai kemakmuran dalam kehidupan kita. Bahkan menjadikan ia sebagai satu jambatan di kalangan manusia untuk dekat dengan Tuhan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, hari ini hubungan kasih sayang sesama makhluk semakin terhakis dan semakin terpinggir. Bahkan hari ini semakin menjadi isu utama. Cuba tuan-tuan tengok tentang isu-isu kekeluargaan. Maafkan saya menyebut tentang hal ini, Doktor, Datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, rata-rata hari ini isu berkenaan dengan selebriti, bercerai, minta fasakh, nusyus dan sebagainya. Kerana apa? Kerana hilangnya kasih sayang dalam rumah tangga. Kerana hilangnya tautan cinta sesama manusia. Apakah kita katakan bahawa perkahwinan itu tidak mengundang kepada kasih sayang? Apakah Allah telah mentakdirkan kepada mereka untuk berantakan kerana dengan nilai kasih sayang yang ada dalam diri mereka? Inilah dia ujian yang Allah sedang berikan kepada mereka. Sedang Ramadan ini Allah datangkan untuk membetulkan balik salah faham manusia, salah kedudukan hidup kita, salah tata cara ataupun susunan jadual dalam kehidupan kita seharian. Maka Allah hadirkan Ramadan untuk membetulkan segala-galanya. Tuan-tuan, saya sedih dan juga saya yakin tuan-tuan juga sedih sebab rata-rata di kalangan kita menyebut tentang saja kes perceraian, kes mahkamah, sesak nafas, sesak dada. Walaupun bukan kita yang terlibat, bukan adik-beradik kita. Betul doktor? Doktor tambahlah lagi isu-isu kekeluargaan dan isu berkenaan dengan sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan LGBTQ dan seumpama dengannya. Setiap kali berdepan, saya pun kadang-kadang jumpa kawan-kawan, mereka yang nak berhijrah ni dan mereka yang telah berhijrah, ya, maknanya berhijrah balik jadi lelaki sejati. Tapi sifat kelembutan itu masih ada, orang tak boleh terima. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz saya, Ustaz tak kenal saya, Ustaz. Kita dengar pun geli. Tapi macam mana, itu baru kita sama-sama lelaki. Sebab kita nak sebut tentang kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita dalam hubungan kekeluargaan. Kalau kita tidak jaga dengan baik, macam mana kita nak berkasih sayang dengan makhluk yang lain? Macam mana sifat kasih sayang Allah terhadap kita? Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka sebab itulah saya nak bertitik tolak hari ini. Jom kita cari jalan penyelesaian, jom kita pupuk nilai kasih sayang, jom kita cambah rasa kecintaan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan ini bulan yang terbaik. Datuk, doktor, tuan-tuan dan puan-puan,
tak salah saya ada satu kata-kata daripada orang putih lah. Saya dulu masa mengaji, saya orang Perlis. Datuk, Datin, tuan-tuan dan puan, saya orang Perlis. Orang kampung. Jadi kadang-kadang bila dengar semak Kajang, semak Labu ni, hebatnya korang ni. Segan kita orang kampung je, siapalah kami ni, nak cakap dengan mereka. Mereka sedap, mereka mengaji pandai, budak baik, duk Kuala Lumpur. Tu tanggapan kami orang kampung. Saya betul Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan, saya pernah di offer. Saya memang layak untuk ke kisah sebenarnya satu ketika dulu. Semak Kajang dengan sebenarnya adik saya ke Semak Labu. Adik saya cerdik. Dia dapat pergi Semak Labu. Saya dapat tawaran ke kisah tapi masa tu sampai ustazah dia kata apa, tak apa Nabil, mai ustazah bawa masuk sekolah ni. Tapi bila fikir balik, sekolah saya belajar tu dia dulu, sekolah tu sekolah kampung, namanya adalah Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah ataupun nama singkatannya Al-Ma'ad, Arau, Perlis. Sekolah tu dulu sekolah yang pernah diduduk dan didiami oleh beberapa tokoh-tokoh agama tanah air kita. Antaranya ialah Datuk Dr. Harun Din, Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz, Brigadier General, apa nama, tak ingat lah, tapi meninggal lah. Ghafarallahu lana walahu. Juga pernah belajar sekolah yang sama. Jadi bila terkenangkan hasil didikan sekolah kampung ni, rasa sayang pula nak tinggal sekolah tu. Jadi saya teruskan sampailah ke pengajian ke tingkat STA, kemudian saya sambung pengajian ke Universiti Al-Azhar dalam bidang Usuluddin. Tahun 2004-2005 saya balik, Alhamdulillah. Kemudian saya dapat offer ke JAKIM tahun 2009. Tunggu lama, 2005-2009. Tapi dalam tempoh tu saya buat macam-macam kerja lah. Antaranya, ni cerita sikit lah Doktor. Doktor nak bagi orang kenal. Sebab tadi Doktor kata, Doktor sebut suruh saya kenal. Saya ni awalnya tolong kawan pasang lampu chandelier. Cari kerja. Orang kampung main kerja kat Kuala Lumpur. Dia boleh waktu tu kerjanya tak banyak. Jadi main kerja Kuala Lumpur pasang lampu. Tiba-tiba kawan-kawan nasyid ni ajak offer, jom join kumpulan nasyid. Maka saya pun join lah kumpulan nasyid. Suara ada lah sikit Doktor, tak nak kata sedap sangat, boleh lah. Haban untuk orang lena tu boleh. InsyaAllah, tapi kalau hujan turun saya rasa lagi boleh. So tak apalah, saya pun masuklah kumpulan nasyid. Nama kumpulan nasyid itu adalah Kumpulan Jauh ke Timur. Far East. Jauh ke Timur. Jadi lepas itu saya pula kawan-kawan minta saya masuk dalam bidang pengacaraan. Waktu tu saya tak kerti. Kita dalam mengaji Al-Azhar, mana pernah dalam bidang broadcast dan sebagainya, Datuk, tuan-tuan. Jadi bila dapat kawan-kawan kata masuk, tak apa, ustaz boleh. Jadi kita pun cubalah kawan-kawan masa tu, geng-geng Intim, geng-geng Faiz, mereka cuba, mereka macam bukan paksa lah, tapi mereka bagi saya semangat. Masuk. Kita pun masuklah audition. Alhamdulillah, dalam banyak-banyak ramai orang yang pergi audition tu, saya terlekat dalam Forum Perdana Ehwal Islam tahun 2006 masa tu. Lepas tu 2007 ada juga, 2008 pun ada juga. Alhamdulillah lah rezeki. Kemudian ada lagi offer audition untuk pengacara TV Hijrah pula, Astro Oasis masa tu. Kita pun pergi lah juga kawan-kawan lah. Kita mana ada lesen kereta. Jadi kawan-kawan bawa, hantar pergi. Ni saya nak sebut tuan-tuan, dalam konteks kasih sayang sama makhluk. Nak kira mereka dengan saya bukan adik-beradik. Macam saya mula buka cerita tadi, saya orang kampung, saya orang Perlis. Memang saya ada adik-beradik di Kuala Lumpur, tapi bila main sini, kita berkasih sayang kerana hubungan kita ukhuwah kerana Allah, maka tak ada pun rasa, tak lagi dia caras aku, tak lagi dia cantas aku ni kan. Sebab dia ni dia ni boleh cakap ni, tak payah aku tak. Hatta kumpulan Faiz bagi, padahal saya ni orang baru je dalam Faiz. Baru saya cuba. Dapat juga rezeki, Alhamdulillah, masuk dalam program Astro Oasis. Pada peringkat pertama memang tak dapat lah, tapi dah disaring semula, dapat masuk dalam rancangan jemputan umrah Astro Oasis satu ketika dulu. Alhamdulillah. Lepas tu pula masuk pula dalam program TV9 Sahabat bersama dengan Allahyarham Datuk Bukhari. Masa tu lah. Jadi banyaklah cerita sampailah saya dapat kerja JAKIM tahun 2009. Masa tu barulah saya tinggalkan semua urusan saya yang melibatkan sosial ni lah. TV ni saya tumpu untuk JAKIM masa tu. Jadi saya slow down lah, tapi masih lagi ada. Sampailah ni saya dipinjamkan ke TV Al-Hijrah selaku pengurus pematuhan kandungan syariah. Macam doktor sebut tadi lah. Jadi orang tak layak Datuk. Tapi dah bila dah orang bagi amanah ni, mungkin sikit pengalaman duduk di JAKIM dulu sebagai salah seorang penapis ataupun orang yang terlibat dengan tapisan di LPF. So diberikan amanah untuk membantu tim TV Al-Hijrah ni, Alhamdulillah. Dalam masa yang sama juga, saya masih bersama dengan Majlis Agama Islam Negeri Perlis selaku ahli jawatankuasa Tebuh Pusaka, Wakaf dan juga Harta Mal di Negeri Perlis.
Awal-awal dulu pernah jadi zakat, ahli majlis zakat, kemudian ahli majlis kewangan, dan sekarang ni ahli majlis wakaf Tebuh Pusaka dan Harta Am. Baik, tuan-tuan puan sahabat rahimakumullah, tu cerita sikit. Saya nak sebut pada tuan-tuan, bayangkan kita hidup di dunia ni, kalau tanpa kasih sayang sama makhluk, mana mungkin kita jadi seperti ni. Bayangkan mak ayah kita tak ada kasih sayang kat kita, takkan didik kita. Kita takkan jadi manusia. Kita takkan jadi macam Dr. Izwan. Takkan jadi macam Ustaz Nabil. Kita akan jadi apa? Mungkin kita jadi lebih teruk daripada binatang. Sebab kita tidak ada perasaan kasih sayang. Oleh sebab Allah bagi kasih sayang dengan manusia, maka mak ayah berkasih sayang dengan kita, kita berkasih sayang dengan ahli keluarga, kita berkasih sayang dengan sahabat handai. Itulah dia suatu nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Itu baru kita sama makhluk. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya nak buka minda kita lebih luas tentang kasih sayang ni, bahawa Allah anugerahkan kepada kita rasa seronok dalam hidup dengan tautan kasih sayang. Sebab tu tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalau kita tengok macam mana hadis Nabi SAW cerita tentang Ramadan saja, dah bagi gambaran dekat kita betapa maha kasih sayang Allah tu melimpah ruah untuk kita. Betapa pemurahnya Allah tu berganda-ganda untuk kita. Dengan amalan yang sedikit, Allah tambah. Dengan usaha kita yang secicip je, tetapi Allah gandakan. Masya Allah, maha suci Allah. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, "Idza kana fi awwali lailatin min syahri Ramadan." Ini kata Nabi, apabila tiba malam pertama ataupun awal malam yang pertama Ramadan itu, sufidatis syayatin, diikat, digari bahasa kita kan. Tapi kalau kita faham ta'rifannya ialah dilemahkan para syaitan, jin-jin ni yang derhaka. Wa maradatil jin wa ghuliqatit abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Tuan-tuan, kalau kita faham, ialah tutup pintu, maksudnya tak boleh masuk. Itu kita boleh faham. Tetapi ta'rifan para muhaddis menunjukkan bahawa tidak ada ruang-ruang neraka dibuka untuk manusia ketika itu. Kerana manusia sedang buat kebaikan. Sudah pasti ketika itu pintu-pintu syurga dibuka. Ya, sebab itulah tuan-tuan, minha babun futihat abwabul jannah. Dalam masa yang sama ditutup pintu neraka, dibuka pintu-pintu syurga. Ini jaminan Allah untuk kita. Betapa kasihnya Allah. Allah bagi ruang pada kita untuk masuk syurga dengan mudah. Sebab tu bulan ini tuan-tuan, amatlah mudah jiwa kita untuk buat dan dambakan rasa kasih sayang. Betul atau tidak tuan-tuan? Ya. Kita nak baca Quran kan mudah. Kita nak pergi masjid kan rasa senang. Kita nak sedekah kan rasa ringan. Kenapa tuan-tuan? Rupanya Allah tutup peluang-peluang untuk buat keburukan dan Allah buka pintu-pintu untuk jadikan ia jambatan untuk dapat syurga dengan mudah. Kerana kita nak jadi baik. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, inilah dia nak tunjukkan bahawa maha suci Allah memberikan nilai kasih sayangnya kepada kita tanpa berkurang. Siang, malam, pagi, petang. Cuma kita aja, Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, hanya memilih saja. Tempoh-tempoh masa aja. Jadi tuan-tuan sahabat rahimakumullah, sepanjang 30 hari ini, betapa kita lihat Allah bagi dekat kita peluang yang cukup banyak. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kalaulah kita katakan bahawa tak cukup, alah mana sempat. Ya, kata Nabi SAW, "Lau ya'lamul ibad ma fi syahri Ramadan latamanna an yakuna syahra Ramadan sanah." Atau kama qala. Nabi sebut, kalaulah hamba Allah ini tahu apa yang tersedia dalam bulan Ramadan ini dengan kelebihan-kelebihan yang ada, hatta tuan-tuan yang buka tapi sambil-sambil itu mengemas rumah kan. Ni buka webcam ni kita kan bersama dalam kita punya Meet, Google Meet kita ni kan. Buka tapi tak buka kamera lah, online, tapi sambil-sambil tu duk sembang dengan bini, sambil-sambil tu duk rancang nak pakai baju raya apa, duk dengar ni. Tuan-tuan, kan? Kita buatlah apa pun tak apa, tak kisah. Bukan saya nak marah tuan-tuan. Tetapi nak habaq betapa kasih sayangnya Allah, apa saja yang kamu buat, dan kalau kamu tahu, duduk saja aja dalam majlis ilmu, duduk saja. Tu tak kira tidur lagi, baru duduk dia tuan-tuan dalam majlis ilmu kan, akan dapat kelebihan-kelebihan yang banyak. Latamanna an yakuna syahr Ramadan, nescaya hamba Allah ni akan mengharapkan, akan minta pada Allah, bercita-cita agar Ramadan yang ada 30 hari ni jangan jadi 31 tahun. Tu dia. Sebab kelebihan yang ada pada Ramadan itu sendiri. Tapi sayang, kita hari ni tak nampak sebab
puasa Ustaz tak ada apa, dengar Ustaz Nabi duduk beletiak je, dapat apa? Habis dekat tu. Tapi kalau orang yang faham, duduk dalam kuliah agama, dengar majlis ilmu, baca Quran, sedekah, zikir, selawat dan seumpama dengannya, setiap yang kita buat kebaikan itu ditambah, plus, tak ada minus. Semuanya gandaan kebaikan untuk kita. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka yuk kita lihat sama-sama pengertian tentang Ramadan, bulan berkasih sayang. Kalau Allah Ta'ala cerita tadi tentang keadaan yang sama, apakah lagi kasih sayang yang Allah bagi pada kita? Ya, dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Hadis ini kedudukannya sahih, disebut oleh Nabi SAW menerusi Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini menyatakan bahawa Nabi SAW bersabda, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambih." Atau kama qala. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan, penuh pengharapan kepada Allah, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu, yakni dosa-dosa kecil. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kenapa Nabi bracketkan perkataan man sama? Dalam hadis yang kedua, man qama. Nabi nak bagi galakkan untuk kita tuan-tuan, terutama orang yang berpuasa. Sebab tu betulkan saya Datuk, doktor dan juga para guru yang ada di dalam kelas kita ataupun pertemuan kita pada pagi ini, Nabi sebut supaya kita berusaha untuk berpuasa. Adapun dalam Islam mempunyai keringanan, rukhsah di dalam puasa itu sendiri. Saya yakin kan kita faham. Kalau orang dalam keadaan musyaqqah yang amat teruk, yang mungkin boleh mendatangkan kemudaratan. Umpamanya wanita mengandung, lelaki yang musafir, lelaki yang uzur dan sebagainya, kita diberikan keringanan. Namun, memetik hadis ini daripada pandangan para ulama, digambarkan bahawa terutama di kalangan ba'dul asy'ariyah menyatakan bahawa man sama Ramadan, orang yang berpuasa. Berarti kita ada peluang duduk dalam Ramadan dah. Tapi oleh sebab sakit, kita tak puasa. Maaf saya sebut mungkin beberapa tempoh sebelum PKP dahulu ada pandangan beberapa orang selebriti tanah air kita menyatakan bahawa saya amat tidak setuju jika wanita yang mengandung berpuasa, boleh mendatangkan mudarat pada kandungan, apatah lagi kepada dirinya. Maka ramai netizen ketika tu, ya saya setuju, ini pandangan selebriti. Tuan-tuan, selebriti pun macam kita, bukan maksum, ada salah silap. Ya. Kadang-kadang saya betulkan balik dalam kuliah-kuliah kita, nak tunjuk pada semua masyarakat, jangan ambil mudah perihal ibadat puasa. Walaupun kita kata puasa, alah boleh lagi ganti. Ya boleh ganti. Tetapi ganti kita pada bulan lain tidak sama pada bulan Ramadan. Sebab tu orang perempuan, terutama yang mengandung, apatah lelaki yang uzur ataupun musafir, ataupun ada masyaqqah yang lain, kita cuba untuk puasa. Ini saranan dia ialah cuba untuk puasa. Sebab man sama Ramadan imanan, maksudnya kita puasa sebab kita percaya, sebab kita puasa kita mengharapkan sesuatu daripada Allah, diberikan dan dikurniakan keberkatan, diampunkan segala dosa yang pernah kita lakukan, apatah lagi perkara-perkara yang kita sia-siakan dalam hidup, maka Allah ampunkan kita. Ni yang kita nak minta. Maka sebab tu saya memesan untuk diri kita, Nabi bagi galakkan supaya kita berpuasa. Rupanya Nabi tak paksa kita, hang kena puasa. Tapi Nabi sebut man sama, barang siapa yang berpuasa. Ni nak beri galakkan untuk kita. Maka tuan-tuan, sifat kasih sayang Allah bila hambanya melakukan kerana perintah ini, sudah pasti Allah akan memberikan ganjaran. Antaranya ma taqaddama min zambih, akan diampunkan apa saja dosa-dosanya yang lalu, yakni dosa-dosa kecil. Melainkan dosa besar, kita dengan Allah yang betul-betul kena mohon taubat yang sebenar-benarnya. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, izinkan saya untuk kita tanyalah sambil-sambil tuan-tuan duk refresh ni kan. Kita dalam pandangan dan pemahaman kita, Islam itu didirikan dengan 5 nilai kerukunan, atau kita sebut sebagai rukun Islam. Nah, kita ada 5 benda. Datuk, doktor 5 benda. Daripada 5 ni, apa yang kita buat tiap-tiap hari? Ada 2. Solat dengan syahadah. Oh, 2. Okey. Apa pula yang Allah suruh kita buat setahun sekali? Ada 2. Puasa dengan zakat. Itu pun kalau dah cukup haul lah. Cukup bilangan dia. Kalau tidak, tapi zakat fitrah tetap kena bayar. Zakat fitrah tuan-tuan kena bayar. Teman-teman orang perempuan tu daripada ujung jari sampai ni siku ni. Barang rumah dia tu lah.
Biar pergi kat dia lah, ustaz, tu urusan dia. Jangan. Kita para suami, kita juga kena ambil tahu. Kan? Kita yang beli ke, kita yang tengok dia beli ke, kita kena tanya. Rupanya ada 2 benda yang kita buat setahun sekali. Apa benda yang kita buat seumur hidup sekali? Tu pun kalau mampu. Haji. Doktor dah sampai sana dah, alhamdulillah. Masya-Allah, tabarakallah. Saya dengan orang rumah belum lagi, tapi saya dah pergi dah tahun 2010. Masa tu pergi buat urusan untuk menyampaikan laporan berita dan juga isu-isu semasa di Kota Suci Mekah. Masa tu pergi dengan TV Al-Hijrah tahun 2010. Isteri saya belum lagi. Tak apa, lepas ni insya-Allah doa tuan-tuan. Ni sebab tengok-tengok pula tabung haji bagi tahu kadar nak kena pergi ni, tambah-tambah kita ni apa? B40, M40, apa tu? T40 Lupa dah saya. Hak yang kena bayar penuh tu. Allah, kan, B40 10,000 lagi. M40 tak silap saya pun masih lagi 10 ke 15,000. Mai ke kita ni yang hak atas, bukanlah atas lah, maksud kita yang ada sikit pendapatan ni doktor. T20 pula. T20. Alamak, sorry lah, minta maaf Cik Puan Nur Zihan. Alhamdulillah, terima kasih menyampaikan. T20 kena bayar 30,000. Orang rumah kata apa? Abang, kita kena simpan pula duit bang oi. 10 tahun pula. Baru nak cukup 10,000. Tak apalah. Kita doa baik-baik insya-Allah. Moga-moga Allah permudahkan, Allah lorong kepada kita untuk sampai. Saya nak sebut kepada tuan-tuan, cuba kita fikir daripada 5 rukun Islam itu, rupanya Allah suruh kita buat ada yang berperingkat-peringkat. Tak lajak semua tuan-tuan, suruh kita buat lamsam sekali. Pernah saya satu masjid saya tanya, apa benda yang kita kena buat tiap tahun? Depa kata haji. Saya kata tu dia hampa, kaya melana, memang tiap-tiap tahun pergi buat haji. Kan? Rupanya kemuncak ibadah kita adalah haji. Ada 4 benda lagi tu, supaya berperingkat-peringkat. Bila kita murunah boleh buat solat itu dengan sempurna dalam tempoh tiap-tiap hari, bila masuk Ramadan dia akan menjadi satu kelaziman untuk kita ulang-ulang benda yang sama, apatah lagi kita menepati pada waktunya sendiri. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka dilihat tentang kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala ini. Allah nak bagi pada kita peluang duduk dalam Ramadan, bukan hanya Allah jamin kepada kita syurga, Allah ampunkan kita dan Allah bagi dekat kita dengan satu nilainya ialah tautan hati kerana Allah, untuk dekatkan jiwa manusia dengan Allah. Sebab tu bulan ni, Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan ni rahmati Allah sekalian, kita dapat buat amal-amal ni dengan mudah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita tahu bahawa setiap perbuatan yang kita buat, solat, zakat, sedekah, haji, umrah, apa lagi segala apa yang kita buat tu, semua tu kita buat untuk diri kita. Pahalanya balik pada kita. Tapi satu saja ibadat yang kita buat untuk Allah, iaitu adalah puasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi, Allah nyatakan bahawa kullul amali ibni Adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih, atau kama qala. Kata Allah, setiap amal anak Adam ni untuk dirinya, melainkan puasa. Puasa ini untuk aku, maka aku yang akan bagi kepada mereka, pada hamba-hamba. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, inilah betapa kasihnya Allah, betapa sayangnya Allah dekat kita. Ya Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, satu perbuatan yang kita buat Allah ganda dengan sebaik-baik gandaan. Apalagi yang kita cari. Kalau hari ni kita semayang pun hujung-hujung waktu, tapi dalam Ramadan tetap dapat ganjaran pahala. Kalau kita semayang tepat pada waktu, Tuhan, kemudian kita semayang pula di masjid, alhamdulillah, semayang pula berjamaah, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, benda-benda yang kita kena lihat bahawa Maha Suci Allah, dia memberikan peluang kepada kita. Ni tambah macam kita ni tuan-tuan, pada pagi ni. Bayangkan kalau tak silap saya lah, kalau bulan-bulan lain, saya pagi hari Sabtu, pagi Ahad, memang ada kuliah subuh, ada juga kuliah duha, tapi ada acara lain. Kadang-kadang kita berjoging, kadang-kadang kita bershopping, kadang-kadang kita ada acara dan agenda masing-masing sama dengan family. Bayangkan dalam Ramadan ni Allah boleh kumpulkan kita. Kan dalam kumpulan kita yang tak besar ni, tetapi tadi Datuk sebut, ada juga kawan-kawan kita, ada juga alumni kita di luar negara. Masya-Allah, tabarakallah. Bukankah kerana dengan Ramadan Allah himpunkan kita duduk dalam satu majlis? Ini juga tanda kasih sayang Allah. Kalau tidak kerana dengan Allah, sudah pasti hati kita tidak akan rasa tenang duduk dalam majlis ni. Buat ceramah pula dah. Apa? Nadi. An-nadi punya anak didik. Ya pergi depa, kita dah lepas dah. Contoh. Tak ada. Bila kita ada perasaan tautan kasih sayang, kita nak buat kerana Allah. Maka tuan-tuan, berganda-gandalah lagi kasih sayang Allah pada kita. Baik. Saya stop kat situ untuk kasih sayang Allah kepada kita. Sebab nak cerita tentang kasih sayang Allah ni banyak. Cuma kita ambil skop pula. Kasih sayang kita sesama makhluk. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, sedar atau tidak,
kita bila dalam bulan Ramadan ni, Allah tarbiyah diri kita jadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Betul atau tidak? Ya. Tambah-tambah kita dalam bulan Ramadan, Allah didik kita. Sebab itulah dalam satu hadis disebutkan bahawa daripada Ummul Mukmin Aisyah radhiyallahu anha disebut bahawa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Nabi ni orangnya pemurah, orangnya baik hati, orangnya suka tolong orang. Dan Nabi juga seorang yang lebih pemurah apabila masuk Ramadan. Nak gambarkan kepada kita, sifat sedia ada pada Nabi itu pemurah. Masuk Ramadan, Nabi jadi lagi pemurah. Tuan-tuan, kita juga pemurah. Tapi pemurah kita hanya dalam Ramadan. Bulan lain, kedekut bin bakhil, bin taik hidung masin. Kita. Siapa? Kita. Kan? Contoh kita tengah makan, adalah budak-budak main minta sedekah. Ataupun, Assalamualaikum pakcik, ni nak minta sumbangan untuk Mahat Tafiz. Kita terus daripada tengah makan tu jadi wartawan. Adik ni datang daripada mana? Adik datang dengan siapa? Adik dah lama dah buat kerja ni. Kita bagi tak juga tanya soalan panjang tu. Ni sebab kita bukan sifat kita lah. Bukan kita tak bagi, kita bagi. Tapi mungkin dia tak sama macam Ramadan. Sedang Ramadan ni saya yakin Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan semua datang ni tabung depan kita masa kita solat tarawih tu kan. Tolak je tabung. Secara automatik kita yang teringat ni ada benda dalam poket. Ambil, masuk. Kenapa bulan lain tak boleh buat? Kenapa bulan lain susah sangat nak buat? Nampak? Itu satu. Maksudnya kita jadi pemurah di dalam bulan Ramadan. Sebab kita tahu dengan kita bersedekah, maka kita akan dapat ganjaran pahalanya yang banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita juga mengeluarkan harta kita, yang kita yakin harta ini tidak akan berkurangan. Tuan-tuan, banyak cerita-cerita ajaib tentang sedekah ni. Saya yakin tuan-tuan juga macam saya. Saya ambil satu pengajaran pada tahun lepas. Doktor, Datuk, tuan-tuan dan puan, pengalaman saya ni bila mana guru-guru kita yang kita belajar, saya yakin ustaz-ustaz, tuan-tuan dan puan juga pernah belajar mendapat sentuhan daripada guru-guru kita di Semak Kajang dan juga di mana-mana kita belajar, sentuhan mereka itu amat bermakna. Pesan guru-guru kami dan guru-guru kita, kalau boleh mudahkanlah urusan orang lain. Bila Dr. Izzuan minta saya, ustaz, nak minta ustaz bagi kuliah, sebenarnya hari ni saya bukanlah ada, tapi kita hujung minggu ni nak setting untuk, macam saya sebut tadilah, ada program lain. Tapi oleh sebab dah hajat daripada sahabat saya cuba ejah masa. Tu tak apa, saya kata insya-Allah kesibukan kita kadang-kadang tugasan pejabat dan sebagainya, insya-Allah cuba. Lepas tu yang kedua, bila orang minta bantuan, bantu sekadar yang mampu. Yang ketiga, bila ada ruang kebaikan, jangan tunggu. Jadi saya pegang benda tu. Maksudnya bila ada orang minta, bantu. Bila minta bantu, sekadar termampu. Dan kalau ada kebaikan, jangan tunggu. Satu ketika, masa tahun lepas ni, Doktor, masa tu kita tengah nak rancang nak buat sambutan Maulidur Rasul, tak silap saya. Tengah plan tempat mana nak buat. So, di bahagian saya masa tu, Doktor tahulah saya di bahagian kerusiaan dan hubungan luar. Saya jaga protokol. Jadi, untuk program-program kenegaraan dan juga peringkat luar, saya akan bersama dengan tim lah, akan lead dengan agensi-agensi lain. Maka hari tu diorang buat lawatan tapak di Masjid Besi. So kita pun turunlah bersama dengan protokol daripada Istana Negara, daripada BIUPA, daripada JPM yang lain, daripada polis dan sebagainya dengannya, nak cek kawasan, nak tengok sesuai ke tidak. So kita riki-riki tu, so dah pusing, settle semua tu, nak balik. So on the way nak balik tu, saya terpegang dekat satu tong tu. Bila saya tengok balik, tong tu, saya ingatkan macam tiang, rupanya tong. Tabung masjid. Kita pun tak perasan, pegang-pegang, tabung. Lepas tu terus terlintas di hati. Memegang pesanan guru-guru. Antaranya bila nampak kebaikan, jangan tunggu. Tabung. Maksud, kalau saya punya prinsip, nampak mana-mana tabung, terutama tabung-tabung infak dan sedekah ni, jangan tangguh. Bubuhlah sekupang dua. Bahasa kampung saya lah, Datuk no. Sekupang dua. Faham ke no? Sekupang tu 10 sen. Sekupang ni, sekupang mana pula dah kami ni. Tu tak kira 2 kupang 5 dit. 25 sen. Orang pekak senang daripada sini ni tahu lah kan. Orang belah utara tu. Baik, tuan-tuan. Jadi bila tengok tu, saya pun pegang dalam poket saya. Yalah bulan puasa, kita mana nak bawa duit banyak. Lepas tu pula kan baru lepas sesi PKP. So kan kita banyak pakai transfer je. Dengan apa panggil tu, QRP kan. Jadi tak bawa lah duit banyak sangat. Pegang-pegang dalam poket. Ada RM20. Tarik. Allah.
RM20. Ada. Lepas tu bila nak bubuh teringat. Bini pesan, bang nanti nak balik jangan lupa nak beli ayam pocik. Allah, RM20 ke ayam pocik? RM20 ayam pocik. Sebab kalau RM10 boleh pecah dua. RM10 boleh beli separuh kat suku kan. Kerat lah. Alamak, RM20. Dah berbelah bahagi dah. Ni doktor, Datuk. Saya macam, alamak. Tapi bila pegang dengan kata-kata daripada guru kita, ada kebaikan jangan tunggu. Tak apalah. Nanti ayam pocik tak apa. Kalau tak ada ayam pocik, kita tunggu dia sabung kita apa ni. Abang ni pesan lain kali. Jangan tengah tak beli. Tahu dah. Tapi tak apa. Bismillah. Tawakal Allah. Saya masuk. Ni cerita nak ambil pengajaran bahawa saya kadang-kadang bagi semangat ni untuk sahabat-sahabat dan saya. Kalau boleh saya nak buat macam tu. Sebab saya nak dapat lagi banyak. Tuan-tuan, bila saya masuk tu, tak apalah. Lepas tu, dalam hati memanglah terdetik. Aku kena cari hak ada QRP. Kalau tak ada QRP, pakai Grab, hantar rumah. Itu je. Kan? Tapi tak apalah. On the way nak balik tu, tiba-tiba dapat satu panggilan. Saya pun angkat telefon. Nombor macam kenal. Telefon. Lepas tu, Assalamualaikum. Salam. Ni Ustaz Nabil kan? Ya, saya. Ustaz kenal saya lagi. Siapa tau ni? Saya ni Ustaz. Saya yang buat sama Ustaz jemputan umrah dulu. Astro Oasis. Siapa Abang PG. Saya lah. Lama jumpa. Lama tak jumpa dia. Lepas tu sembang-sembang dengan dia. Dia pun kata, bolehlah saya tengah buat bisnes sikit kecil-kecilan. Ya, Alhamdulillah. Lepas tu dia kata, tak tahulah Ustaz. Saya tiba-tiba teringat. Dan terus muncul nama Ustaz dalam minda saya. Saya terus telefon Ustaz. Alhamdulillah tu tandanya Allah tahukan hati kita ni dekat. Tak apalah, Alhamdulillah. Sembang-sembang. Rupanya dia nak buat satu projek. Dia kata, Ustaz, saya nak minta Ustaz tolong. Macam bagi tazkirah pendek lah dalam 2 minit. 2 minit? Tak apa. Ni tengok kita ceramah 1 jam. Kan? Kalau 1 jam disediakan ayam oleh penganjur, lega juga. Masalah puasa sama. Dah lah online. Puasa lagi je. Harus. Tak apa, harus. Tuan-tuan, rahimahkumullah sekalian. Dah maaf, saja je. Tak kira Dr. Izwan, tak kira dia terus left saya lagi. Jangan Dr. Izwan lah, gurau. Tuan-tuan, sahabat rahimahkumullah sekalian. Maka saya kata, tak apa, okey. Tapi Ustaz, saya ada rancangan 2 minit tapi nak 24 siri, 24 tajuk. So saya kata tak apa, biasa. Kita dengan RTM kadang-kadang 30 tajuk, kadang-kadang kan. Biasa, tak ada masalah. Okeylah, 24 tajuk. Okey. So 2 minit, 24 tajuk lebih kurang dalam 48 minit. Lebih kurang lah total. Untuk siaran di media sosial dia nak buat untuk ni. Saya pun media sosial je dekat Facebook kan. Facebook Jakim, Facebook An-Nadi. Tak apalah. Confirm tak ada bayaran ni dekat kalau media sosial ni. Pertama pula abang ni pula dia bisnes biasa-biasa. Dia pun cakap saya tak apa Ustaz saya nak tanya ni kita nak bagi sagu hati ke Ustaz. Tak payahlah kot. Jangan jadi Ustaz. Ustaz kerja ni. Tak apalah kalau nak bagilah berapa pun. Ya ke? Ustaz tak mau letak berapa harga. Abang bukan tak kenal saya. Tak apalah, apa-apa pun. Yang penting abang rasa selesa. Nanti saya sediakan skrip. Okey, tak apa Ustaz. Hak skrip pun nanti kita bayar. Ya ke? Hak nak buat skrip tu? Tak apa, kita bayar agak sekali. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Tak apalah, nanti saya minta sahabat saya untuk buat skrip. Saya pun kumpulkan kawan-kawan untuk buat skrip berdasarkan tajuk tadi dalam tempoh 2 minit. So, shooting pula tuan-tuan pakai kamera yang ada apa nama dia? Allahumma salli prompter. Naik depan tu, dia tulisan. Jadi kita tak payah hafal. Datuk, kalau saya dulu dalam jemputan umrah, saya kena hafal. Daripada pukul 8 malam sampai pukul 6 pagi, Datuk. Nak buat untuk satu episod tu. Orang bayar kat saya untuk satu episod tu 1,000. Sonok lah bagi kita 1,000 tu, Datuk Dr. Sonok. 1,000 masa tu. Dapat, tiba-tiba dapat 40 siri, bayangkan 40,000. Sonok masa tu. Kerja waktu tu baru dapat gaji yang banyak. Sonok. Tiba-tiba hak ni nak buat 2 minit. Tak apalah, fahamlah. Paling-paling koman pun bagi lamsam mungkin RM100, RM200 lah kot. Tak apalah kan. 2 minit. Lepas tu tengok prompter pula. Keluar kat situ kita cakap je. Tak apalah. Habis selesai 24 siri, lebih kurang 2 hari saya record. Kemudian saya pun balik. Berselang hari, berselang minggu sebelum raya tu, dia cakap, Ustaz, nanti kita nak masuk duit lah. Ustaz nak nombor akaun. Okey, saya pun bagi. Tuan-tuan, tahu tak berapa saya dapat? Kukut ada nak tulis, tak apa. Saya nak minta respon je untuk tuan-tuan bagi. 2 minit bercakap 24 tajuk. 48 minit. Berbanding dengan kita 1 jam. Tuan-tuan boleh beza lah. 1 jam cakap berapa ratus? Berapa ratus silap. Berapa ribu? Contoh. Kan? Jadi cakap 48 minit tadi berapa ratus? Kukut nak tulis. Taka ada hadiah kau Ustaz? Tak apa. Kalau kenal kita bagi. RM2K. Masya Allah banyak sangat tu. Masya Allah 24 minit. 24 siri. 1.5K. Okey. Bolehlah sikit-sikit lagi. Okey. Kita tengok siapa yang tepat. 48. 25K. Allah Rabbi. Kalau ini saya bagi 10,000 lah kat An-Nadi kali ni. Masya Allah 1K. Okey.
Masih ada yang seronok saya sebab kita nak buat kalau kita berjumpa, saya suka tanya, Datuk, doktor kan, style saya sikit, 1.2K, okey, terima kasih. Jadi seronok bila kita bercakap, bersembang, kan. Okeylah, mungkin ada yang sedang menulis 25K ni, wah, Masya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, saya dapat nilainya RM10,000. Hanya 2 minit untuk 24 siri. Bayangkan tuan-tuan, tu orang kata bila benda yang namanya kita buat kerana Allah, Allah bagi gandaan pahalanya banyak kat kita. Kita ni cuba sampai je. Tiba-tiba dia cakap kita dapat 10,000. Daripada 10,000 tu, saya bagi kat kawan-kawan saya yang menulis, yang buat skrip, yang ni apa semua. Saya buat semua. Saya bagi. Masya Allah, tabarakallah. Tu kata rezeki. Rezeki bila Allah bagi dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita bila kita berkasih sayang kerana manusia, kerana Allah, berkasih sayang bersama manusia kerana Allah, kita akan ada satu tambatan hati kita yang rasa selesa. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah, tu baru sedekah. Tadi saya pesan, benda nama sedekah, kita keluar sikit je. Betul lah yang Rasulullah sebut kan, Datuk kan, sebuh sikit je sedekah. Panjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita. Allahu Akbar. Sebab ni saranan daripada guru, jangan tangguh bila ada kebaikan depan mata. Jadi tuan-tuan, sungguh-sungguh, apa saja yang datang depan kita buat kebaikan, jangan tunggu esok, bagi terus. Tuan-tuan kalau ada RM100 bagi, ada RM50, tuan-tuan berkira lah dulu baru bagi. Macam saya tadi lah RM20. Nak bohong ni. Tapi kalau 50 tu saya pun berkira-kira agak. Kalau 20 ni insya-Allah zaf. Masalah. Hak lain tu sebab dia jadi Parkinson tuan-tuan. Dia bergetak tangan. Ya Allah, pesepak ni. Tak apa. Ini di antara ujian kita bersama. Yang penting ialah Allah nak didik kita bulan ni, kita jadi lagi pemurah, mudah-mudahan. Yang ketiga saya nak sebut pada tuan-tuan, kita saling membantu dan kita rasa tumpang sedih dekat mereka yang lain yang baru kita merasa dengan Ramadan ni, baru Allah didik kita bahawa orang lain pernah rasa susah, kita mungkin sikit saja susah. Maka Ramadan ini Allah datangkan biar semua rasa sedikit kesusahan dengan tidak makan dan minum dalam tempoh yang telah ditentukan. Ni Allah nak didik kita. Cantik Maha Suci Allah. Saya Ustaz, ni Dr. Izwan, Datuk Ridwan, siapa pun kita puasa sama je. 10 jam, 12 jam, 12 jam. Tak ada Datuk sebab kadang-kadang ada Datuk boleh puasa 6 jam. Bakinya sebab dah sebab dah settle, sebab ada pangkat Datuk. Doktor, okey, doktor bolehlah 10 jam. 2 jam lagi kita boleh cepatkan sebab doktor dapat pangkat PhD. Ustaz Nabil takat master je. Master bagi cukup 11 jam. Hak yang tak ada master, tak ada diploma, ada diploma, tu bagi cukup. Contoh, tak ada tuan-tuan, tak ada. Inilah dia nak tunjukkan bahawa Maha Suci Allah, subhanallah, Allah nak bagi dekat kita tuan-tuan dan puan-puan perasaan kasih sesama makhluk. Sampai kita dididik untuk sama-sama berlapar seketika, sama-sama merasa. Itu tak tengok lagi waktu nak buka puasa. Semuanya rasa macam dalam syurga. Kan? Macam kita masuk pejabat lah, pukul 7.30 punch card, tengok muka. Masing-masing muka macam dengan nak perang dunia. Muka masing-masing. Masuk pukul 12, pukul 1, bukan dekat ayam berak kapur. Kucing tak berak seminggu pun ada muka. Tengok pukul 3.30, pukul 4 nak balik. Tu dia. Dia punya bahagianya sebab duk nampak bazar Ramadan. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita ada perasaan seronok. Tuan-tuan, inilah dia. Di kalangan kita Allah nak didik bahawa Ramadan ini bukan tak seronok. Rupanya kita nak rasa macam mana kesedihan. Kalau hari ni macam ada sahabat kita di Palestin, di Syria, di bumi yang sedang bergolak sana. Dan kita ada sahabat kita Nadir An-Nuri, Ustaz Nadir An-Nuri yang duduk di sana. Dia melaporkan sentiasa dikepung, dia buat macam-macam. Kita cuba rasa perasaan tu. Tuan-tuan, saya pernah pergi Gaza tahun 2013. Saya pergi ziarah di satu kawasan namanya Bait Hanun. Ada satu masjid. Masjid tu memang dibina oleh orang kita. Tak silap total cost dalam 3 juta. 2 ke 3 juta macam tu lah. 3 tingkat tuan-tuan, cantik. Masjid tu adalah masjid tapak, masjid asalnya di situ. Dibangunkan semula, itu kali ketiga. Setelah mana mendapat kutipan sumbangan daripada orang kita, sampai masjid tu diberi nama Masjid Kampung Baru. Jami' Kampung Baru. Maksudnya orang yang bagi tu adalah sahabat-sahabat kita daripada Kampung Baru Kuala Lumpur. Masya Allah, tabarakallah. Tahun 2016, masjid tu dah roboh. Hancur, lebuk. Sebab kena bom dengan Zionis. Tuan-tuan, bila saya pergi sana, kita tengok sedih dengan keadaan orang di Gaza. Tapi tuan-tuan, bila kita cerita tentang keadaan ni, sebenarnya kami tak minta apa-apa. Kami hanya minta doa daripada seluruh kaum muslimin muslimat di luar sana. Tu mereka minta. Kita hari ni tuan-tuan, sebab tu bila rasa kesian, tuan-tuan, budak-budak kecil boleh hafal Quran. Orang tua-tua pun boleh hafal Quran. Malulah kat kita.
Bukan dekat budak dah kita ni. Kalau boleh jadi imam, tapi imam pun bukan imam muda dah. Imam sebarang muda dah ni. Kan? Makmum tua. Takkan makmum muda, makmum tua. Imam sebarang muda. Kita takkan jadi. Depa muda, tua, semua hafal Quran. Tu hebat. Sebab tu bila tengok keadaan ini, kita bantulah mereka. Tambah tengok orang-orang susah kat sini, kat tempat kita pun, bantulah mereka. Mudah-mudahan tuan-tuan, berkasih sayang itu tidak bertempoh. Dan berkasih sayang itu tidak ada sempadan. Semuanya ada dalam Ramadan. Sudah pasti kita dididik dengan perasaan berkasih dan tambahkan sayang untuk kita menyantuni setiap insan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita kesungguhan untuk kita beramal soleh, terutama di dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Maka tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, di penghujung cerita saya ini, saya nak bagi satu gambaran kepada kita tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian. Kalaulah kita berkasih sayang kerana Allah, sudah pasti kita akan dapat sesuatu yang kita damba-dambakan. Apatah lagi dalam erti kata yang sedang kita cari hari ini, kita nak dapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sayangnya di kalangan kita apabila tidak ada tautan kasih sayang ini, maka kita tidak akan dapat rasa keseronokan dalam rumah tangga, terutama dalam kita berkasih sayang sesama manusia. Tuan-tuan, kumpulan Raihan pernah menitipkan, kasih sayang itu titi, kasih sayang penghubung hati, kasih sayang itu tali, kasih sayang pengikat diri. Cukuplah sikit-sikit. Dia panjang sangat lagi jadi konsert. Tak sonok pula lama-lama. Sikit-sikit cukuplah. Kalau nak lama-lama boleh panggil kumpulan Faiz untuk buat persembahan bersama dengan An-Nadi Semak Kajang. Sekian dimaklumkan. Dia promote, kena promote juga sikit-sikit. Baik tuan-tuan. Kita tahu bahawa dengan kita timbulkan kasih sayang, dia umpama titi, menghubungkan antara satu tempat dengan satu tempat. Kasih sayang juga umpama tali, boleh mengikat antara satu dan tautan hati. Tuan-tuan, kalau kita tengok rumah kita, kan, bata ke, papan lah utamanya, yang boleh jadikan papan tu mapan dan kukuh, siapa yang ikat dia? Paku. Kena buh paku, ke depan. Hati, tautannya? Hati adalah zikrullah. Yang nak jadikan kita berkasih sayang kerana Allah adalah sentiasa mengingatkan Allah. Maka sebab itulah tuan-tuan, masalah kita dengan keluarga, masalah kita dengan anak pinak, masalah kita dengan jiran tetangga, masalah kita dengan sahabat handai adalah berpunca daripada hati. Perbaikilah diri dengan membetulkan hati. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan dapat berkasih sayang kerana ilahi. Itulah dia di antara ungkapan yang boleh saya kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, yang berbagai datuk, datin, tuan-tuan dan puan-puan semua atas tempoh masa yang telah diberikan. Saya minta maaf jika tidak mencapai objektif yang digariskan. Sebab semua dalam ni, semuanya Masya Allah saya malu. Bila sebut Semak Kajang macam sebut tadi ada tu. Saya ni orang kampung, cakap depan orang hebat-hebat ni. Dia kata, kalau bahasa kami kata, cakap hesiang. Cakap macam mana nak sebut dia orang kita orang kampung. Tapi tak apalah, mudah-mudahan kita berkongsi sesuatu yang baik yang didatangkan menerusi pertemuan kita. Walaupun singkat, insya-Allah mungkin bermanfaat untuk kita ambil beberapa garapan ilmu, beberapa garapan sebagai motivasi semangat untuk kita teruskan pada 20 Ramadan yang masih berbaki dan seterusnya. Kita akan meneruskan kehidupan sehingga bertemu dengan ilahi, insya-Allah. Sekian saja sedikit tazkirah daripada saya. Insya-Allah Saujana tu saya segan kan, depa hebat. Baru-baru ni pula depa pergi buat rakaman di TV Al-Hijrah. Saya teman depa lah. Kebetulan masa tu ada Datuk Jamal Abdillah, ada juga kumpulan UNIC. Kita ni terselitlah kumpulan Faiz tu hujung-hujung sebab kan fa weh. Tu Shrek. ni Faiz duduk juga ujung ni, kita duduk jauh-jauh je, tak apalah, yang penting sama-sama insya-Allah ya. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan kerana kesudian untuk memberikan ruang pada saya bersama dengan warga An-Nadi Semak Kajang. Insya-Allah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Nabil Ahmad di atas perkongsian beliau sebentar tadi. Banyak mutiara-mutiara hikmah dan banyak panduan dan pengajaran yang boleh kita ambil, terutamanya tentang mengenang kasih sayang Allah dan juga macam mana kita nak mengukuhkan kasih sayang sesama manusia, insya-Allah. Baik, sebelum daripada saya menutup sesi ni Ustaz Nabil,
Datuk Ridwan, kita buka kalau kata ada soalan daripada audien. Kalau kata nak buka kamera ataupun buka suara pun boleh, ataupun nak menaik dekat ruangan mesej pun boleh. Boleh Ustaz Nabil Ustaz, saya Baik. okey, saya ada soalan Ustaz. Terus Datuk Ridwan. Nak ambil peluang. Bila Ustaz Nabil sebut ada peluang buat kebaikan tu, kita buat kebaikan terus. Ustaz, kadang-kadang kita rasa segan lah Ustaz nak buat kebaikan tu. Dia ada rasa tu. Dia macam seolah-olah orang lain perhatikan kita ke apa. Contohlah macam Ustaz kata dia terpegang tabung tolong masuk duit kan. Kita ada nampak ada orang susah. Kita dalam kereta ada orang susah depan kita, tapi kena ada effort lah, kena keluar kereta, kena pergi untuk tolong dia. Kita pula rasa aku nak tolong ke tak segan. Ataupun dia susah ke dia tak susah. Lepas tu kita berlalu gitu, kita menyesal. Dalam perjalanan dalam 30 saat dia menyesal aku tak tolong. Mana tu Ustaz tu? Dia ada ragu-ragu. Dia bukan ragu-ragu tak nak. Faham. Ragu-ragu memang nak tolong, tapi dia malu ada, dia gitulah. Terima kasih Ustaz. Baik, sama. Terima kasih soalan baik Datuk Ridwan dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Saya yakin soalan ini ada pada setiap kita. Saya sendiri pun ada. Kadang-kadang kita nak buat ni, sat lagi orang kata aku riak pula kan. Sat lagi orang rasa aku hebat pula. Dia kata, apatah lagi kalau Ustaz Nabil, jadi lagi kita wow, aku pula kan. So benda-benda macam tu. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya pernah bertanya dengan guru kami di Al-Azhar Al-Syarif. Tanya dia berkenaan dengan macam ni lah, macam soalan Datuk tadi. Kita nak buat baik tapi rasa segan, malu, lambat. Lepas tu sekejap lagi bila dah lepas, loh awak aku tak tolong tadi dia rasa menyesal lah. Rupanya guru saya beritahu, untuk buat kebaikan sudah pasti perlukan pengorbanan. Maksudnya benda tu kita kena korbankan dulu. Malu tu semua kita kena korban. Hatta kena berhenti tepi kan, kita nak turun tolong orang bawa kereta, berhenti turun effort tadi. Semua tu usaha kita kena korbankan sekejap. Walaupun kita kata yalah makan masa dan ada mungkin terpaksa kita kena keluarkan duit, itu korban. Kan nak keluar duit ni korban. Bukan tambah lagi kan, keluar. Kita terpaksa korbankan sebahagian harta kita untuk kita masukkan dalam tabung. Rupanya itu adalah tembok yang Allah nak pisahkan antara riak dengan ikhlas. Itu pesan daripada guru saya, Syekh Syekh hadis masa tu. Dia belajar, dia mengajar ulum hadis. Dia dah meninggal, dia antara orang keluarga yang ada keturunan dengan Rasulullah. Allahumma salli hafizahullah alaihi. Nama apa Syekh ni? Lupa dah. Dia main sekejap-kejap ni lupa dah. Dia bagus. Dia cerita kat kami, dia kata kadang-kadang benda baik ni dia akan dihalang seolah-olah benda tu kita tak mau buat. Sedangkan kebaikan itu mudah kerana kita akan ada tembok namanya riak. Pecah tembok riak, baru kita akan dapat ikhlas. Memang riak ni tak boleh nak cerita ke orang, tapi kita sendiri akan rasa. Nak buat macam mana? Kita buat dulu. Sampai satu masa dia akan jadi mulazamah. Macam contoh Datuk, Doktor, tuan-tuan dan puan-puan, contoh sedekah kan. Saya satu ketika lebih lah, kita nak buh duit ni, kan kita ambil duit daripada poket, tabung mana depan kita, orang duduk kiri kanan dia akan tengok, dia tolak tu dia akan tengok. So kita, betul orang tengok kita, orang kenal kita, Ustaz Nabil. Takkan Ustaz Nabil tak bagi duit. Contoh kan. Jadi bila kita nak buh tu, dia perasaan tu akan ada. Takkan aku RM1. Sekali orang tengok, oh syaknya. RM10. So dia akan ada tuan-tuan. So bila kita bubuh tu, bismillah. Tepuk-tepuk sikit masuk. Lepas tepi. Saya ubah. Sekarang ni bukan saya yang bagi. Saya bagi anak saya yang masukkan. Sampai satu masa bila saya terlupa untuk bagi duit untuk anak saya masukkan, dia akan ingatkan saya, Baba, nak duit? Berapa? Nak bagi duit dalam tabung. Jadi nampak tuan-tuan, saya deliverkan perasaan saya tu daripada kita rasa takut lagi main jadi perasaan tak elok ni. So kita bagi anak kita. Dan dalam masa yang sama, dia adalah pendidikan untuk anak kita tadi. Dia jadi nak pergi masjid, teringat tabung. Nampak tabung, nak tabarruk. So kita didik. So di antaranya ialah kita kena ada effort tu kena ada. Dan kita kena usaha untuk pecah tembok riak tadi, baru kita dapat kemanisan dalam kita melakukan amalan. Itu pesan daripada guru kami lah di Al-Azhar, dan saya buat. Cuma konsep tu berbeza-beza lah. Ada yang mungkin contohnya macam isteri, dia tak mau dapat nama, dia bagi duit kat suami. Suami, abang masukkan duit RM50, abang dia pun ambil nak pergi main Jumaat. Bila nak pergi main Jumaat, sampai main Jumaat, sebelah tu ada jual nasi kandang. RM50 ni, tak apa bini aku bukan kantau. Dia beli dulu nasi kandang RM10-12. Lepas tu hak baki tu ialah nak bubuh. Rokok aku tak beli lagi. Simpan dulu RM10. Lain kali RM20 je masuk. Jadi bukan tak percaya. Cumanya kadang-kadang
kita nak kena berusaha cara yang terbaik untuk kita jadikan sebagai jambatan nak buat kebaikan itu, insyaAllah. Ya Datuk lah, insyaAllah mudah-mudahan menjawab soalan tadi. Yang penting saya pun sama, cara yang lebih kurang je kita ni lalui saat tu. Cuma bila menyesal baru kita rasa lah. Tapi orang kita hari ni Datuk, doktor, tuan-tuan dan puan, aku nak tolong orang, tolong ambil buat video. Dia pun pergi tolong orang. Kesian tengok pakcik tu jalan terhuyung-hayang, tiba-tiba aku berhentikan kereta. Hak ni tuan-tuan, punca. Ni punca zaman lah. Dia kata konten. Konten lah sangat. Ya, betul lah dia nak tolong tu dah betul. Sebab tu kalau kita tengok dulu-dulu, bila tak ada media sosial ni, rupanya ikhlas tu lagi banyak banding yang lain ni. Bukan nak kata sekarang ni tak ikhlas, tidak. Mungkin dia nak galakkan orang buat, tapi medium sekarang ni orang berlumba-lumba untuk jadikan sebagai kandungan. Sampai tahap, maaf saya sebut, sisi pandang yang perlu kita lihat ialah orang yang kita ambil gambar, orang yang kita record. Mungkin pakcik tua, mungkin makcik tua yang OKU, lumpuh. Mungkin juga bagi mereka kita tengok kesian. Kita ambil konten. Anak dia mungkin seorang profesor. Mungkin anak dia seorang datuk. Life dia memang macam tu. Kan? Kita tak tahu. Tapi bila macam tu dia akan jadi fitnah pada keluarga tadi. Dan jatuh maruah dia. Jadi kadang-kadang keluarga kita sekarang ni orang tak ambil prihatin bab-bab tu. Jadi tak apalah, mudah-mudahan sikit sebanyak yang kita sebut ni sebagai satu peluang untuk kita buat kebaikan dengan mudah, insya-Allah. Boleh lah? Okey, terima kasih Ustaz Nabil, Datuk Baik, sama. Ridwan. Ada satu soalan lagi Ustaz, last. Baik. Daripada Tuan Izharul Khairi. Apakah nilai utama dalam masyarakat yang dah hilang dalam masyarakat masa kini, Ustaz? Allahu Akbar. Nilai murni utama yang telah hilang. Ya. Hak ni benda yang dibahaskan oleh guru-guru kita, saya yakin. Maaf saya sebut ya, semakin ketandusan nilai akhlak di kalangan manusia. Maaf saya sebutlah, akhlak ni banyak lah. Ya, adab kita ni kan, akhlak kita. Maksudnya hormat, tak lagi kasih sayang. Kan kita dulu nak lalu depan orang tua, tunduk, minta izin. Hatta orang yang tak kenal, pakcik tu malam lalu. Lah ni ada tuan-tuan, mayang tarawih. Langkah atas kepala. Nasib baik saya pun tak angkat masuk dalam kemblekat dia. Nampak gua kelam dalam tu. Dulu kita nak lintas dulu ni kan, mana-mana pun. Pakcik minta izin, tumpah lalu. Kan? Lah ni dah tak ada. Dia al-haya tu dia bukan kemaluan. Sifat malu tu dia, sifat hormat satu, malu tu satu. Dia nak sebut pada kita ialah semakin ketirisan dalam nilai akhlak di kalangan manusia. Betul atau tidak? Tuan-tuan betulkan saya balik. Itu yang saya nampak terutama di kalangan generasi kita. Bukan nak salahkan mak ayah kita, tidak. Tapi mungkin sebab dunia hari ni yang agak bebas dan kita rasa hak kita untuk menentukan siapa diri kita. Jadi ini di antara ciri-ciri yang telah hilang, apatah lagi yang perlu kita kembalikan. Sebab tu kalau dulu kita diajar untuk berguru, sebagai contohnya Datuk Doktor, kita diajar cara berguru dulu, kita duduk di bawah biar guru di atas. Betul? Sekarang ni guru di bawah, kita di atas. Kan? Guru online, kita offline. Faham? Tak faham sudah? Tiba-tiba dia online. Sorry Tuan Izharul. Orang yang bertanya soalan. Tak. Guraunya. Maksudnya begitu. Kita, betul tak? Dulu kita kena tengok cikgu. Kalau tak tengok cikgu, sekali lagi kita rasa sebab salah. Kan? Dulu. Itu perasaan. Dulu kita duduk bersila, guru duduk di atas. Kita duduk di kursi, guru duduk di kursinya sendiri. Kan? Itu beza. Sekarang ni kita pula duduk beza. Dulu guru, kita tunggu guru datang. Sekarang kita panggil guru baru datang. Ustaz Nabil, boleh main ceramah kat Semak Kajang? Tak apa, nanti saya send location. Ustaz datang. Ustaz tu pula handphone pula 33 sekupang. Nokia 3310. Jenuh, mana aku nak buka weh. Jenuh nak cari. Dulu kita tunggu ustaz di masjid, di surau. Ustaz main gede. Sekarang ni telefon, ustaz. Telefon karaoke lagi lah dengar suara. Ni hak pakai mesej. Assalamualaikum, Ustaz Nabil. Saya daripada ni, saya nak minta ustaz tolong isi. Dia tak perkenal diri. Dia pun tak sebut siapa. Lepas tu tiba-tiba. Kan? Jadi bukanlah kita tak bagus. Tidak, tapi adab tu dah semakin kurang. Kerana apa? Inilah dia. Kerana proses pembelajaran kita mungkin sudah berbeza. Tetapi tak apa, kita sama-sama cuba untuk bentuk, terutama kita sebagai ibu ayah, terutama dengan anak-anak, bagi mereka menyantuni golongan orang tua. Jumpa tok mereka, datuk, nenek, moyang, opah dan sebagainya, biar mereka ada tanda hormat kepada orang yang lebih tua. Orang tua pula tunjukkan sifat kasih sayang, peluk, cium, main, sapu kepala dan sebagainya. Jadi saya sebut ni Tuan Izharul Khairi,
yang saya nampak pada diri saya dan diri orang lain yang dikeliling kita. Kan? Saya tak, macam contoh kita lah bila pergi majlis, kadang-kadang kita tak pakai kopiah. Orang tengok atas bawah, atas bawah, atas bawah. Tapi bila kita pakai kopiah, pakai kemas macam ni, dia, Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Dia terus boleh jadi Ustaz punya pula. Nasib baik tak panggil Tok Kadi. Jadi dia nampak pada penampilan. So orang menghormati kerana dengan pakaian. Cuba kalau macam Datuk pakai t-shirt ni, orang jumpa kat luar, orang tak panggil Datuk. Tapi bila kita pakai kot kan Datuk kan, masuk dalam majlis, Datuk, bapak Datuk. Nampak. Seterus orang nampak kedudukan kita. Sebab hormat tu dah hilang kerana dengan mereka menilai pada pakaian. Sama macam kisah Datuk Dr. Harundin dulu dalam Darussyifaq, dia pernah cerita. Dia cerita apa? Dia pergi satu ceramah. Dia naik kereta Volkswagen. Volkswagen tu. Gede. Kereta tu tak silap saya ada orang hadiah kat anak dia. Jadi dia bawa kereta tu pergi satu tempat. Dia ceramah. Gede. Jadi orang tengah tunggu. Kan penganjur akan tunggu penceramah depan pintu. So dia pun masuk gede. Sampai ke depan dewan tu. Lepas tu orang yang tunggu ni pergi ketuk tingkap. Assalamualaikum. Dia pun bawa turun. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pakcik tak boleh parking sini, pakcik. Pakcik kena parking sana. Tempat parking. Sini tempat penceramah. Dia tak tahu tu Datuk Harundin penceramah. Dia boleh kata pakcik tu semua parking sana. Pakcik tu pergi parking sana. Gede. Bawa kereta buat segan. Gede. Pergi parking kat tempat awam. Dia jalan kaki toten. Tu orang lain main. Datuk. Assalamualaikum. Hak yang sambut tadi ni terpingang-pingang. Muka jadi hijau kemiang tuan-tuan. Penceramah. Ni cerita masa dia mengajak di UKM tuan-tuan. Masa tu cerita dia. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang kita menilai hanya luaran. Betul atau tidak, tepuk dada tanya iman kita masing-masing. Maka tuan-tuan, jom sama-sama kita pupuk Ramadan ini dengan pendidikan, dengan nilai tarbiyah, bahkan dengan kita asah anak-anak kita dengan pengukuhan akidah dan juga akhlak Islamiah. Mudah-mudahan anak kita jadi anak-anak yang soleh, bukan hanya yang anak yang cemerlang, tapi cemerlang juga pada peribadi dan akhlak mereka, insya-Allah. Terima kasih Hana, dan saya rasa menjawab baik sama-sama, insya-Allah. Ada satu lagi Ustaz, ternyata Ustaz Nabil Ustaz selebriti lah. Satu lagi. Ada satu lagi, Tuan Fahmi Salihan. Okey. Kalau seseorang yang baru memeluk agama Islam, adakah dia akan membawa kebaikan yang pernah dibuat sebelum dia beragama Islam? Baik. Alhamdulillah. Soalan yang baik juga berkenaan dengan seorang yang namanya mu'allaf ataupun orang yang telah dijinakkan hatinya kerana Allah. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita tahu bahawa Muslim jaminannya syurga. Sebaliknya, wal'ayazubillah min zalik. Tak apa, kita doakan mudah-mudahan segala apa yang dilakukan oleh kita dan mereka, terutama namanya kebaikan, ada ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagi mereka yang baru saja memeluk Islam, kita serahkan urusan ini kepada Allah untuk menentukan kebaikan yang telah pun kita lakukan saat kita berada di zaman dulu. Mungkin hari ini dah kita tersedar, jaminannya cukup baik. Dan sebab itulah orang yang namanya mu'allafat baina qulubihim ni dijinakkan jiwa-jiwa mereka, hati mereka ditautkan hubungan kasih sayang, adalah untuk menjadikan mereka ini lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat tentang satu kisah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama tu siapa sahabat Nabi juga yang Allahumma salli ala sayyidina, saya lupa lah nama dia. Tiba-tiba terlintas tapi terlupa. Tak apa, nanti kalau teringat saya ulang balik. Cerita tentang bagaimana seorang mu'allaf juga yang baru memeluk Islam ni kan. Saya nak sebut pada tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, Nabi memberikan layanan sewajarnya kepada seorang Muslim. Nabi juga memberikan layanan yang cukup sempurna kepada sahabat-sahabat yang belum lagi mengenal Islam, apatah lagi yang baru nak mula mengenal Islam. Jiwa manusia sudah pasti akan mencari fitrah. Maka kita akan cari jalan, tuan-tuan dan puan-puan, untuk berusaha mencari keridaan Allah. Seperti sahabat kita yang baru meluk Islam, yakinlah bahawa sesuatu yang anda telah lakukan sebelum ini ada ganjaran di sisi Allah. Apabila anda telah pun menjadi seorang Muslim, maka sudah pasti Allah telah menempatkan diri anda dan juga kita semua di tempat yang terbaik dalam hidup kita. Tuan-tuan, saya terpaksa nak mengakhiri sebab ada recording dengan RTM pula. Jadi mereka dah mesej ni. Saya terpaksa nak berlari ke sana pula. Tak lari ke RTM lah, nak lari pergi ke satu tempat ni. Sebab dia janji dalam 11 suku. Saya bagi tadi pukul 11 saya habis, pukul 11 suku kita jumpa. Jadi 11 suku lah. Jadi saya minta maaf banyak, tak dapat menjawab dengan lebih detail pada sahabat kita. Saya doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran ataupun Allah memberikan ketetapan duduk dalam agama. Apatah kita juga yang dah beragama Islam ni, kadang-kadang kita sendiri pun tak tetap pendirian, tak tetap istiqamahnya. Kita doa mudah-mudahan Allah bagi ketekunan kita beramal soleh dan juga istiqamah kita berterusan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
Baik, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Nabil di atas jawapan dan juga pandangan sebentar tadi. Kita doakan kebaikan untuk Ustaz Nabil dan Amin. seluruh ahli keluarga beliau, dan mudah-mudahan semua kita diberkati oleh Allah. Untuk Amin. maklumat semua, takut ada yang tak tahu, Ustaz Nabil merupakan anak buah kepada almarhum Ustaz Harundin dan juga Ustaz Abu Hasandin. Jadi kita doakan Ustaz Nabil daripada keluarga yang baik-baik, insya-Allah Amin. Amin. juga akan menyambung perjuangan almarhum bapa saudaranya, insya-Allah. Jadi dengan Amin. itu saya ucapkan terima kasih Ustaz Nabil. InsyaAllah kita ada sedikit Sama-sama. sambungan. Ustaz Nabil kalau nak keluar dulu tak apa. Baik, Kita terima kasih. akan kita akan teruskan sedikit Ustaz Nabil. Terima kasih banyak Ustaz Nabil. Baik. Baik. Saya minta izin Baik, insya-Allah jumpa lagi. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustaz Nabil dan semua. Baik, untuk makluman, insya-Allah pada esok hari pada jam yang sama 10 pagi kita akan ada satu lagi siri kuliah duha bersama Dr. Hasanah binti Abdul Hafiz, seorang pensyarah UKM, juga merupakan alumni An-Nadi Semak Kajang tahun SPM tahun 92 yang akan memberikan tajuk, menyampaikan tajuk iaitu Ar-Raja' ataupun pengharapan bagi pendamba Lailatul Qadar. Jadi kami di peringkat Syura An-Nadi menjemput semua yang hadir pada hari ini dan juga boleh war-warkan kepada sahabat-sahabat yang lain untuk bersama lagi dalam kuliah duha kita pada esok hari pada jam 10 pagi, insya-Allah. Dan juga untuk makluman bersama bagi warga An-Nadi Semak Kajang, insya-Allah pada malam ni ada majlis iftar bersama guru kita, Ustaz Ismail Cikgu. Jadi bagi yang berkelapangan dijemput hadir untuk bersama dengan beliau di rumah beliau di Kampung Bahagia Bangi, dan mudah-mudahan dengan itu kita dapat berjumpa lagi pada siri yang akan datang. Saya mewakili Syura An-Nadi Semak Kajang ucapkan terima kasih kepada semua yang dapat hadir pada pagi ini. Terima kasih pada Datuk Ridwan, Presiden An-Nadi, Puan Tuti Syuanti, Timbalan Presiden 2 An-Nadi, dan seluruh ahli dan kuasa dan juga seluruh hadirin dan hadirat yang dapat bersama dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri kami sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan semua. Assalamualaikum.